اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah pagi ini Sabtu yang ketiga kita sambung tadabbur surah An-Nisa. Dua minggu lepas kita berhenti setakat ayat 171. Dan sebelum kita sambung ayat seterusnya, kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas. Ayat 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Fa'aminu billahi wa rusulih. Wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampau fi dinikum dalam agama kamu, dan jangan kamu berkata tentang Allah melainkan yang benar. Antara yang benar ialah sesungguhnya Al-Masih Isa adalah anak Maryam, bukan anak Tuhan, dan ia adalah Rasulullah wa kalimatuhu, dan Allah cipta Isa dengan kalimahnya kun fayakun. Kemudian Allah campakkan kepada Maryam ciptaannya, wa ruhum minhu, dan juga ruh daripada Allah. Fa'aminu, maka berimanlah dengan Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu sama sekali berkata Tuhan itu tiga ataupun satu daripada yang tiga. Intahu, berhentilah daripada menuduh Allah itu tiga. Itu adalah khairan lakum, lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya hanyalah Allah itu Tuhan yang Esa, Maha Suci Allah daripada memiliki anak. Ia tidak layak memiliki anak kerana baginya apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi semuanya adalah miliknya, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Pengajarannya, pertama, larangan daripada melampau. Larangan daripada melampau dalam beragama. Sebagaimana melampaunya ahli kitab terhadap Nabi Isa AS, sehingga mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Yang kedua, Nabi SAW melarang umatnya daripada sifat melampau.
Sehingga ada yang menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih tinggi kedudukannya daripada Allah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis maksud dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu melampau sebagaimana melampaunya Nasrani terhadap Al-Masih Ibnu Maryam. Yang ketiga, antara bentuk melampau terhadap Nabi Muhammad ialah menganggap Nabi Muhammad dicipta daripada nur dan dicipta sebelum Nabi Adam alaihi salam. Semua itu adalah tidak benar dan tidak ada asas dalam agama. Yang keempat, haram berkata tentang Allah melainkan apa yang benar dan ada dalilnya. Termasuklah haram menukar makna ayat-ayat sifat, makna ayat-ayat sifat Allah kepada makna yang bukan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, harus menasabkan seseorang anak kepada ibunya apabila tidak ada bapa baginya, sebagaimana Isa. Tetapi sekiranya ia mengaibkannya, maka dibolehkan menasabkan anak itu kepada Abdullah. Yang ke-6, yang ke-7, yang ke-6. Nabi Isa adalah antara hamba Allah yang paling mulia. Nabi Isa AS adalah antara hamba Allah yang paling mulia. Yang ketujuh, wajib beriman kepada Allah dan semua para rasul yang diberitahu melalui Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ke-8, haram mengatakan Allah itu 3, dan sesiapa yang mengatakannya dia adalah kafir. Yang ke-9, Allah sentiasa menerima taubat semua hamba-Nya, termasuklah yang pernah menuduh Allah itu 3. Okey, habis lah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Ayat 172 ni dia kaitan dengan ayat lepas, ialah masih tentang cerita Nabi Isa AS. Dan Allah masih lagi dalam konteks Allah nak membersihkan Nabi Isa AS dan nak mengangkatnya ke martabat yang tinggi, bukan sebagai Tuhan tapi sebagai hamba Allah. Okey, Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan yastankif, tidak sekali-kali. Yastankif sombong. Sombong ataupun enggan. Tidak sekali-kali enggan. Al-Masihu, iaitu gelaran kepada Nabi Isa AS, yang maknanya apa? Menyapu apa dia? Salah satu maksudnya ialah kelebihan Nabi Isa, iaitu dia boleh merawat apa saja jenis penyakit, dan cara rawatannya ialah sapu. Al-Masih makna yang menyapu. Al-Masih an yakuna, tidak sekali-kali enggan Isa AS an yakuna, untuk yakuna menjadi abdan, hamba kepada Allah. Apa maksud dia? Dia orang Nasrani nak mengangkat Nabi Isa, bahawa Nabi Isa ni hebat sehingga tahap menjadikannya Tuhan, kan? Sebab apa? Bagi mereka, kalau Nabi Isa tu bukan Tuhan, dia hamba. Kalau hamba tak ada kelebihan, hamba, kan? Maka Allah nak pertahankan kelebihan Nabi Isa AS. Nabi Isa ni dah bukan setakat dia hamba, tapi dia tak mungkin engkar kedudukannya sebagai seorang hamba. Kenapa? Sebab bila disebut sebagai hamba Allah, sebenarnya satu penghinaan ataupun satu kemuliaan. Yang hina ialah hamba kepada manusia. Sebab itulah satu mesej utama Nabi diutuskan kepada masyarakat Arab di Mekah ialah untuk memerdekakan orang musyrikin Mekah daripada menjadi hamba kepada manusia dan menjadi hamba yang sebenar kepada pencipta. Jadi sebenarnya hamba kepada Allah adalah satu sifat yang makam yang tertinggi. Dan banyak tak ayat yang Allah menyifatkan Nabi Muhammad tu, Nabi yang terbaik, Nabi akhir zaman, Nabi yang tempat paling tinggi di surga, tapi Allah hanya sebut gelaran hamba. Kan? Apa di antara ayatnya? Wa in kuntum ala raibin mimma nazzalna ala abdina. Kiranya kamu masih ragu tentang
kitab yang kami telah turunkan kepada abdina, hamba kami. Siapa? Nabi Muhammad. Allah tak kata Rasul, Allah tak kata Muhammad. Begitu juga dalam surah Al-Isra ayat pertama kan. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Tengok, Allah rasa bangga bila Nabi Muhammad betul-betul menjadi hamba kepada Allah. Dan Nabi bekerja sepenuh masa untuk menjadi hamba Allah. Bukan hamba nafsu, bukan hamba manusia. Saya Nabi berdakwah, berjihad. Malah Nabi beribadat. Sampai bengkak kaki kan. Apa tujuan? Afalam akunu abdan syakura. Aku bertungku lumu beribadat di malam hari dan siang berdakwah semata-mata nak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi pangkat paling tinggi di sisi Allah ialah hamba. Pangkat yang paling tinggi di sisi manusia Tun. Tun kan? Mula-mula Datuk, lepas tu Datuk Seri, lepas tu Tan Sri, lepas tu tapi nak syarat jadi Tun kena pencen daripada jawatan PM. Okey. Ada tak ayat contoh Nabi Isa ni dia dia tidak enggan untuk mengaku dia sebagai hamba. Bahkan Nabi Isa dia mengaku dia ni sebagai hamba Allah, bukan Tuhan. Sejak bila? Sejak bila Nabi Isa mengaku dia hamba Allah, bukan Tuhan? Sejak baby lagi. Mana ada orang mengaku daripada kecil lagi kan, saya ni hamba Allah? Ada. Kita dapat anak baru lahir 3 hari, kemudian bercakap, ada Usama? Tak ada kan? Abah, saya ni hamba Allah? Tak ada. Yang ada yang bercakap mengaku hamba Allah daripada kecil Nabi Isa. Cuba buka surah ni, surah Maryam ayat 29. 29 dan 30. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا إني عبد الله. Apa tu? Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia sebelum ni bila Maryam melahirkan anak iaitu Isa AS, dia keluar. Bila keluar, masyarakat kata apa? Macam mana kamu dapat anak ni? Suami tak ada, kahwin pun tak kan? Kamu ni, adakah kamu ni perempuan jahat? Maka apa respon Maryam? Fa'asyarat. Asyarat apa mana? Dia kalau kita pergi tengah jalan kan ada lampu isyarat. Lampu bahasa Melayu, isyarat tu bahasa Arab. Lampu yang menunjukkan. Kalau merah berhenti. Jadi asyarat dia menunjukkan. Dia menunjukkan kepada baby tu. Kenapa Maryam tunjuk? Kenapa dia tak cakap? Kenapa tak boleh cakap? Dia bernazar. Dia tak nak bercakap kan? Allah larang dan dia bernazar. Jadi, dia tunjuk je lah. Kalau, lebih kurang macam ni. Kalau kamu nak tahu kenapa aku dapat anak walaupun tak ada suami, makna apa? Tanya ni. Tanya budak. Maka apa jawapan orang ramai? Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu? Kaifa apa makna? Bagaimana? Nukallimu? Kallama yukallimu, bercakap. Man kana, siapa yang dia adalah fil mahdi. Mahdi kita biasa dengarkan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan ilal lahdi sampai ke lahad. Dia bukan hadis tapi orang kita hafal. Dia hafal tapi tak ikutkan. Hadis kata-kata tu belajar daripada
buayan. Sampai ke, tapi orang Melayu yang hafal kata-kata tu bila dia mula belajar? Setelah pencen. Dan bila dia berhenti belajar? Sebelum masuk liang lahat. Okey. Bagaimana kami boleh bercakap dengan orang yang dalam buayan dan sabiyah, baby? Betul kan? Bila Maryam tunjuk pada baby, orang jawab. Macam mana nak cakap dengan budak? Sabiyah qala. Lalu Allah bagi kelebihan pada Isa masa kecil lagi. Dia berkata, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku Abdullah. Ini mentafsirkan ayat ni. Allah kata Nabi Isa tak pernah enggan untuk mengaku dia hamba Allah. Bila dia mula mengaku hamba Allah? Daripada baby lagi. Inni Abdullah. Bukan ilah. Bukan Tuhan. Aku hamba Allah. Dan kelebihan aku apa dia? Ataniyal kitab. Aku diberi kitab. Kalau Tuhan apa lagi perlu kitab? Betul tak? Yang perlukan kitab ialah manusia. Dan waja'alani nabiyya. Allah menjadikan aku Nabi. Okey. Jadi berbanggalah bila kita dapat betul-betul menjadi hamba Allah. Kita berjaya menundukkan nafsu kita semua ikut kehendak Allah. Okey, kemudian Allah kata apa? Walal malaikah. Dan tidak juga malaikat. Para malaikat. Dia kalau Melayu sebut malaikat macam tak ramai kan? Dalam bahasa Arab, malaikat tu ramai. Tapi bila kita terjemah Melayu, malaikat bunyi macam suara. Jadi nak menunjukkan ramai kena letak para. Kan? Para menunjukkan ramai kan? Dan tidak juga para malaikat. Al-Muqarrabun yang sifat malaikat adalah mereka. Apa dia Muqarrabun? Didekatkan kepada Allah. Didekatkan kepada Allah. Apa maksud ni? Nabi Isa tidak pernah enggan untuk mengaku dia hamba Allah. Dan juga malaikat pun tak pernah enggan untuk mengaku hamba Allah. Sekarang orang Nasrani mendakwa Isa anak Allah. Apa kaitan pula malaikat? Allah nak dia satu masalah tapi berangkai. Yang ni yang mendakwa Isa anak Tuhan itu masalah orang Kristian. Tapi ada persamaan, iaitu orang musyrikin Mekah mendakwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Jadi Allah rangkumkan sekali. Ya Nabi Isa pun bukan anak Tuhan, ya malaikat pun bukan anak Tuhan. Yang ini menafikan dakwaan orang Kristian, yang ini menafikan dakwaan orang musyrikin Mekah. Okey. Jadi malaikat ni dicipta daripada apa? Cahaya. Nabi Muhammad daripada apa? Air mani. Air mani bukan daripada cahaya. Yang mengatakan Nabi Muhammad daripada cahaya, karut maruk. Tadi ada dalil pun. Apa dalil Nabi Muhammad dicipta daripada air mani? Sebutlah ayat Quran. Surah Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami cipta manusia, termasuklah Nabi Muhammad, min nutfah, daripada setitik air mani, amsyaj, yang bercampur antara lelaki dengan perempuan. Okey. Dan malaikat ni kelebihannya apa? Sebab tu Allah kata muqarrabun, didekatkan. Kelebihannya apa malaikat? Apa? Malaikat ni makan tak? Minum tak? Tapi ada makanan dia yang paling mahal daripada makan minum kita. Iaitu zikir. Kerja malaikat ni zikir, mentaati Allah 24 jam. Ada yang rukuk sepanjang masa, ada yang sujud sepanjang masa. Mereka ibadat jauh lebih hebat daripada kita. Tapi akhirnya yang dapat balasan syurga, kita ke malaikat? Kita. Kenapa malaikat tak pernah buat dosa, berzikir 24 jam, tapi tak masuk syurga? Kita berzikir sekejap,
itu pun kadang-kadang lara. Tapi tak kena, kalau kena cara masuk syurga. Kenapa? Sebab mereka tak ada cabaran. Dia tak ada cabaran. Dia sami'na wa ata'na kan. Kalau Allah tak perintah pun memang dia akan berzikir. Jadi bila tak ada cabaran, tak ada ujian, tak ada kelebihan. Okey. Kemudian Allah kata wa man yastankif, dan siapa yang yastankif daripada ayat ni. Siapa yang enggan dari ibadatihi, beribadat kepadanya. Fasayahsyuruhum, maka tertinggal satu je. Checker pergi ke mana? Okey. Nak terjemah apa ni? Apa beza yastankif dengan yastakbir? Cuba tengok terjemahan bahasa Melayu. Dia terjemah apa? Beza tak antara dua ni? Yang pertama dia terjemah apa? Enggan. Yang kedua? Sombong. Okey. Apa beza? Enggan dengan sombong apa beza? Bukankah orang yang enggan taat pada Allah adalah orang yang sombong? Bukankah orang yang sombong adalah orang yang enggan? Ada beza? Tak, sama ke berbeza? Yastankif dengan yastakbir, sama ke beza? Ya? Makna sama? Tak mungkin. Tak mungkin dalam Quran Allah bagi dua perkataan yang makna dia sama. Tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Bila dua perkataan makna yang sama, pembaziran. Ayat Quran tidak ada pembaziran. Yang mana mengumpulkan? Bukan. Okey, dalam tafsir dia kata berbeza. Yastankif, enggan dalam hatinya. Yastakbir, enggan daripada tindakannya. Dia jenis perkataan apa ni? Kalau sebut satu, dia merangkumi dua makna. Tapi kalau sebut dua-dua, ada perbezaan. Dia macam fakir, miskin. Kalau sebut fakir saja dalam Quran, dia juga bermakna miskin. Kalau sebut miskin saja dalam Quran, dia juga merangkumi fakir. Tapi kalau ayat Quran, fakir wa miskin. Ini makna ada beza. Kalau fakir ni lagi teruk, miskin kurang sikit. Okey? Ni, yastankif ni. Dalam permulaan ayat, Allah sebut yastankif saja. Tak ada yastakbir. Maka dia juga merangkumi yastakbir. Boleh faham? Tapi di sana Allah sebut dua. Ada perbezaan. Iaitu enggan hati. Yastakbir, sombong. Dari segi apa? Perbuatan. Mana Allah kata Nabi Isa tu bukan Tuhan. Dalam hati orang Nasrani, Tuhan dalam hati. Lepas tu yastakbir apa dia? Dia betul-betul sembah Nabi Isa. Okey, wa yastakbir fasayahsyuruhum. Maka kelak dia akan yahsyuru apa dia? Kumpul ataupun himpun mereka ilahi kepadanya, kepada Allah.
Jami'an. Jami'an kesemua. Apa kaitan hujung ayat dengan sebelum tu? Siapa yang sombong, siapa yang enggan, maka Allah akan kumpul mereka semua kepada Allah. Apa kaitannya? Mana sana dia langgar perintah Allah, maka logiknya apa di sini? Allah bagi amaran. Kamu nak langgar perintah Allah, kamu nak tuduh juga Isa adalah anak Tuhan. Okey, kita jumpa di akhirat. Han. Sebab akhirnya kamu akan dikumpul dan jumpa aku. Silakan. Boleh? Macam kita lah, anak kita cakap 3 kali degil. Kita kata apa? Okey. Jumpa bapa besok. Kan? Kalau larang kali keempat, dia degil juga, cukup. Bagi amaran. Semua akan dikumpul di padang mahsyar. Okey, suasana di padang mahsyar ni, kalau kita baca maksud-maksud ayat Quran juga hadis, kita boleh gerun, takut dan boleh pengsan. Kenapa? Cuba sebut ciri-ciri ataupun suasana di padang mahsyar. Sampai tahap apa dia? Apa kata Umar? Apa kata Umar? Umar bila tengok pokok dia kata apa? Alangkah baiknya aku jadi pokok. Sebab apa Umar fikir ni? Tak sanggup. Walaupun Umar adalah ahli syurga. Ada orang tengok ayam, kan? Dia kata apa? Alangkah baiknya aku jadi ayam. Supaya apa? Aku tak menghadapi suasana ni. Dan orang kafir dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik aku jadi tanah aja. Dulu kat dunia dia nak kumpul tanah. Tapi di akhirat nak jadi tanah. Apa dia ciri-ciri suasana yang menakutkan? Anak? Lari. Orang yang paling kita cinta, kita lari padanya dan mereka pun lari daripada kita. Kita dihimpun dalam keadaan bogel. Kenapa dikumpul dalam keadaan bogel? Kasut pun tak ada. Gambaran apa tu? Allah nak bagi tahu apa tu? Dalam suasana menakutkan, kita sangat-sangat perlukan bantuan. Okey, kalau kat dunia kan, kita tersesat hutan. Paling-paling kurang ada pakaian kan. Kalau tengah panas, kita boleh berlindung. Kalau ada telefon, kita boleh call kan. Tapi kalau dah bogel, apa ada? Ada wallet tak? Wallet apa? Tempat nak letak wallet pun tak ada. Kemudian berdiri pula. Berdiri ya? Berapa lama? 50,000 tahun. Kemudian matahari pula? Sejengkal. Kemudian, ada yang bermandikan peluh. Ada yang peluhnya setakat buku lali, ada setakat pusat, ada setakat leher dan ada yang lemas dengan peluhnya. Di satu tempat, semua manusia daripada Adam sampai kiamat semua berkumpul. Bukan manusia saja, jin pun sama. Bukan manusia dan jin saja, haiwan pun ada. Semua haiwan ada tak dikumpul di padang mahsyar? Ada tak harimau, singa, ular, katak? Ada ke tak? Ada. Ada dalil. Semua sekali ke ataupun yang terlibat dengan kes je? Yang ada kes je? Ada dalil tak? Yang terlibat dengan kes je akan dibangkit semula daripada binatang. Ada dalil? Tak ada. Sebenarnya semua sekali. Yang tak ada kes pun ada juga kat situ. Apa dia? Saya lupa ayat surah Al-Isra' ke? Tidak ada satu pun yang melata di atas muka bumi, mereka semua akan dihimpun di padang mahsyar. Harimau, kucing, siapa yang sepak kucing, siapa yang bela kucing tak bagi makan, semua akan jumpa balik kucingnya. Terkejut nanti tengok kucing dia ada. Okey. Dan bagi orang yang beriman, dia ada kelebihan. Yang 50,000 tahun bagi orang beriman sekadar solat fardu zuhur. Solat fardu asar sekejap je. Tapi syaratnya apa? Dia mesti buat beberapa perkara. Antaranya kalau jadi pemimpin yang adil. Dia suka beribadat daripada kecil sampai ketua.
dia hatinya sentiasa berkait dengan masjid. Asyik nak pergi masjid je, orang tak bagi pun nak pergi juga. Tapi masa orang bagi, dia tak pergi pula. Itu tak termasuk. Yang keempat, orang yang saling berkasih sayang, berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri, tak tahu. Yang keenam, orang yang berzikir seorang-seorang dan menangis. Dan yang ketujuh, pemuda yang diajak oleh wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, dia kata, ini selamat. InsyaAllah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Fa'ammal lazina. Maka adapun allazina, orang-orang amanu. Amanu, mereka beriman. Wa amilus salihat, dan mereka beramal soleh. Ini ayat ni banyak kali kita jumpa ni. Beramal soleh. Kenapa? Lepas sebut beriman, biasa Allah sebut amal soleh. Allah nak beritahu apa sebenarnya? Sebab ada orang mengaku beriman tapi tak ada bukti. Jadi Allah nak beritahu, setiap iman ada buktinya. Buktinya apa? Amal. Dan amalnya bukan semua sebagai bukti keimanan dia. Iman, amal yang soleh saja. Apa ciri-ciri amal yang soleh? Satu, dilakukan ikhlas, betul-betul kerana Allah. Yang kedua, ittiba'us sunnah, selari dengan sunnah. Jadi untuk orang yang beriman dan beramal soleh, sebenarnya lawan kepada yang atas ni. Yang atas ni, Nasrani ataupun orang musyriki yang menuduh Isa itu adalah anak Allah. Maka yang berlawan dengan mereka pada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa mereka dapat? Fayuwaffihim. Maka yuwaffihim, dia iaitu Allah akan yuwaffi apa dah? Menunaikan ataupun menyempurnakan. Wafa, menunaikan ataupun menyempurnakan. Mereka apa dia? Ujurahum. Ujur jamak, plural. Kalau satu, ajrun. Kita dah jumpa banyak kali dan saya dah terangkan. Apa makna ajrun? Upah. Allah sengaja guna perkataan upah sebab manusia suka upah. Kan? Kita bila bekerja dengan orang, kita semangat sebab bukan seronok kerja pun, tapi di akhir bulan ingat dapat upah. Cuba bos kata, bulan ni tak ada upah. Sebab ekonomi meleset. Kita rajin tak? Jadi Allah kata, okey, ini upah dia. Adakah dapat upah saja yang selari dengan amalan ataupun ada yang lebih? Subhanallah. Upah bagi mereka, upah-upah mereka, dan wayaziduhum, dan dia iaitu Allah menambah. Makna selain daripada upah ada apa? Bonus. Wayaziduhum, Allah menambah kepada mereka min fadlihi, dari kurniaannya. Okey, sekarang kita nak faham apa upah. Apa upah dan apa yang tambah tu? Upah ni syurga. Okey, yang tambah tu apa dia? Melihat wajah Allah. Makna upah syurga campur ziyadah. Ziyadah ni tambahan. Tambahan ialah melihat wajah Allah. Okey, ada dalil? Ada dalil? Ada. Surah apa?
Ni upah, yang ni bonus ni. Kena ingat ni. Surah Al-Qiyamah. Tak, itu tak jelas. Surah Yunus ayat 26. Cuba buka surah Yunus ayat 26. Lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Cuba terjemah. Lillazina, untuk orang-orang yang ahsanu. Apa makna ahsanu? Ni, yang beriman, beramal soleh. Untuk orang yang beriman dan beramal soleh, al-husna. Ini ujur. Upah. Iaitu ahli tafsir mengatakan syurga. Sebab tu dia sebut dalam bentuk mu'annas. Husna tu makna yang terbaik, iaitu syurga. Kemudian selepas upah, iaitu syurga, waziyadah, dan tambahan. Ini Nabi sendiri menafsirkan ayat ni. Ziyadah ialah an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Jadi ziyadah itu ialah melihat wajah Allah. Sebab itulah mana yang lebih baik, upah ke bonus? Kenapa bonus lebih baik? Sebab upah tu berdasarkan kerja kita yang pernah. Bonus tu tanpa kerja lah. Kan? Okey. Upah pula kalau syurga lah kemuncaknya. Tapi sebelum tu ada yang Allah beritahu. Upah tu makna kalau satu amalan, satu kerja, upahnya berapa? 10 dan digandakan sampai 700 dan dilipat gandakan lagi. Dan kemuncaknya ialah syurga. Okey. Sekarang bila kita, ini upah dia, upah dan ziyadah ataupun bonus. Kerjanya apa? Upah syurga dan kemuncak dapat melihat wajah Allah. Kerjanya apa? Kerja dia ialah beriman dan beramal soleh. Ramai orang jelas upahnya syurga, melihat wajah Allah. Tapi ramai tak jelas apa kerja dia. Betul? Kalau kat dunia, kerja jelas, upah pun lagi clear. Sebab itulah dia buat kerja sungguh-sungguh. Betul kan? Tapi yang ni, upah di akhirat ni ramai jelas. Tapi ramai tak jelas apa kerja dia. Buktinya apa? Bila dia buat kat sini, main-main. Betul? Bila solat, lewat. Bila solat, tak khusyuk. Bila baca Quran, tak faham. Kan? Sedangkan upah tu bukan main, hebat. Jadi takkanlah kamu baca Quran tak faham, dapat syurga. Takkanlah salat lambat, dapat syurga. Takkanlah zikir pun tak, jarang-jarang zikir, takkanlah bercita-cita nak masuk syurga. Lepas tu dia kata, aku tidak layak masuk syurgamu. Memang tak layak lah. Saya nak bagi analogi kan. Kalau syarikat tempat kita kerja, dia tawarannya apa? Kalau kamu kerja, apa saja daripada pukul 8 sampai pukul 5, yang aku suruh, walaupun di luar ofis, semua akan dapat upah. Termasuklah kamu puji aku. Bos aku baik, aku bagi upah. Bos aku pemurah, aku bagi upah. Agak-agak berapa kita baca zikir bos ni baik? Kita tak sempat nak mengupak, betul tak? Jom kita bersembah. Oh, tak nak. Kenapa? Aku nak puji bos. Kenapa? Puji bos pun ada upah. Betul tak? Betul tak? Kita puji Allah dapat upah. Subhanallah. Ada satu hadis Nabi kata apa? Siapa baca subhanallah wa bihamdihi, dia dapat apa? Dia hapuskan dosa walaupun ada tawaran satu lagi. Yang tu mungkin kurang menarik sebab tu kadang-kadang tak cukup 100. Yang ni tak payah cukup 100. Zikir yang sama, subhanallah wa bihamdi. Apa kelebihannya? Beramal lah? Bukan.
Bukan. Itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini subhanallah wa bihamdihi saja. Nabi kata, bila kamu sebut subhanallah wa bihamdihi, tumbuh satu pokok kurma di syurga. Tak payah 100. Okey. Cuba bayangkan bos kata, kalau kamu puji aku, bos baik, aku bagi 100. Satu hari tu kita puji berapa kali bos? Berapa kali? 1000 kali. Ataupun bos cakap apa? Setiap kali kamu puji, bos baik, aku bagi satu pokok durian musangking. Agak-agak hari itu saja, berapa kita puji bos? Betul tak? Tapi bila Nabi cakap, tak masuk. Subhanallah wa bihamdi. Tak sampai 1 minit. Satu pokok di syurga. Jangan ingat satu pokok tu tak dapat masuk syurga. Bila dapat pokok dalam syurga, makna apa tu? Ada tak orang tanam pokok bukan di kebun dia? Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Okey, baca sekarang. Sekarang mula tanam pokok 10 batang dulu. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Kadang-kadang kita kawan-kawan kan duduk tempat yang sama. Tapi bila pergi ke surga, kawan kita ada 1 juta pokok kurma. Kita kawan dia duduk tempat yang sama. Tapi kita ada 1 pokok je. Kenapa? Sebab masa kita bersembang, kawan kita berzikir. Kawan kita berzikir, kita mengumpat. Betul tak? Kawan kita berzikir, kita tengok telefon. Lepas tu bila pergi ke akhirat, kamu duduk sekeliling aku. Macam mana kamu ada 1 juta pokok kurma? Boleh faham? Ini ramai yang terlepas pandang. Dia tak rasa bila dia berzikir, dia beriman, dia sedang bekerja dengan Allah dan tawarannya syurga dan ziyadah, melihat wajah Allah. Okey. Ada satu lagi zikir. Nabi Ibrahim dalam satu hadis sahih. Ketika Nabi kita SAW berkata, ketika aku diisrakan, pada malam Isra aku jumpa Nabi Ibrahim AS. Dan apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad? Ikra'i ala ummatika assalam. Sampaikan salam aku kepada umat engkau. Menunjukkan apa? Ibrahim sangat sayang pada umat Nabi Muhammad. Dia sampaikan salam. Kemudian, beritahu pada umat kamu, wahai Muhammad, syurga ni tanah dia kasturi. Air dia sangat enak. Dan tumbuhannya ialah pokok kurma yang batangnya daripada emas. Ingat, kata kita berzikir satu dapat 1 pokok. Batang pokok daripada emas. Dan kata Nabi Ibrahim AS, bagi kepada umat kamu, banyakkan zikir ni supaya pokok-pokok kurmanya banyak di syurga. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Oh Ustaz, panjang sangat, saya nak baca yang tadi je. Mana kita tahu yang tadi diterima oleh Allah? Kalau yang tadi tak diterima, baca yang ni. Mungkin yang ni panjang sikit, pokok kurma dia besar. Okey, sekarang kita tanam 10 pula. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Okey. Jangan cukup setakat ni, tamaklah kita. Kita kalau orang bagi tawaran, nak 1 kebun durian musakir ke nak 2 kebun? Kita nak lebih. Maka di syurga pun kita kena lebih tamak. Okey. Kemudian wa ammal lazi, dan adapun allazina, orang-orang yang istankafu, mereka enggan, wastakbaru, dan mereka sombong.
Enggan ni ialah dalam hati, sombong dengan perbuatan. Fayu'azzibuhum, lalu maka dia akan mengazab mereka azaban alimah, dengan azab yang pedih. Maknanya, kenapa mereka diazab oleh Allah? Apa punca? Sombong, enggan dah sombong kan? Dan dalam konteks ni, antara ciri-ciri mereka sombong ialah mereka masih menuduh Tuhan tu tiga kan? Tetapi sebenar, punca manusia masuk syurga, punca manusia masuk neraka bukan setakat tuduh Tuhan tu tiga. Punca utama manusia masuk syurga pada? Sebab sombong. Sombong apa? Sombong apa-apa je. Nabi kata apa? La yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Tak mungkin akan masuk syurga siapa yang ada sebesar zarah sombong. Sombong apa ni? Kadang-kadang tak nak solat, sombong. Kadang-kadang tak nak tutup aurat, sombong dengan Allah, tak akan masuk syurga. Jadi, pengajaran di sini bukan setakat menduduh Tuhan tu tiga ataupun Isa anak Tuhan. Tapi kita enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Apa saja perintah, dia ada sifat ni, sombong dan enggan. Kemudian Allah kata, wala yajiduna. Dan kita jangan lupa, apa sebab iblis dilaknat oleh Allah. Sebelum tu dia ahli ibadat. Apa sebab? Dia bukan tuduh Tuhan dua, Tuhan tiga. Dia hanya okey, enggan dan sombong tu apa dia? Dalam bentuk apa? Enggan sujud. Sujud berapa kali sujud? Satu je. Dia kena laknat. Cuba bayangkan kalau tak solat Zuhur, berapa kali sujud? Banyak. Kalau dah 10 tahun tak solat, lagi besar kesombongannya. Wala yajiduna, dan mereka tidak akan dapati. Lahum, untuk mereka tak akan dapati untuk mereka min dunillah, dari selain Allah. Wali. Apa makna wali? Pelindung. Wala nasir, dan tidak juga penolong. Ini sama perkataan dalam Al-Quran. Kalau Allah sebut wali saja, dia termasuk nasir. Kalau Allah sebut nasir saja, dia termasuk wali. Tapi kalau sebut dua-dua, berbeza. Macam contoh ayat, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung kepada orang beriman. Maka Allah juga adalah penolong. Kalau sebut satu. Tapi kalau sebut dua-dua, berbeza. Okey, sekarang apa beza ni antara wali dengan nasir? Apa beza? Okey, wali duduk depan. Nasir? Nasir yang belakang selamat dan tarik. Yang tarik orang tu. Boleh bagi contoh tak? Tak apa jelas. Bagi contoh. Sebab itulah Quran banyak buat contoh kan? Perasan tak? Supaya apa? Supaya orang baca Quran lagi jelas, lagi nampak. Dan saya suka cara Tok Guru Ni Aziz mengajar, Allah yarham. Bila dia mengajar, walaupun bahasa Kelantan, tapi orang mudah faham sebab dia suka buat contoh. Antara dia kata apa? Pahala ni, dia buat contoh. Macam duit lah. Kalau kita cari duit sungguh-sungguh, maka cari pahala pun sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab bila masuk kubur, duit dah tak ada, RM tak ada, USD tak ada. Yang ada UP. Pahala. Jadi kalau kamu bersungguh cari duit, sebab tidak ada duit, semua kerja tak jadi. Maka begitulah kalau kamu tak ada pahala dalam kubur, semua hancur. Cari pahala macam cari duit, bahkan lebih daripada itu. Kan? Okey, sekarang berbeza. Boleh buat contoh. Dia terdebur, dia kena perah otak sikit. Wali? Nasir?
memudahkan kita nak buat masalah. Yang ni halang kita buat maksiat, yang ni permudah kita buat ketaatan. Tapi sebenarnya tu sama tu. Bila kita susah nak buat maksiat, automatik kita mudah buat ketaatan. Dia macam satu je. Wali nikah cukup lah. Ha? Cukup dengan seorang. Ha? Ini kalau yang mengajar tajwid ni pakar ni. Wali yang wala nasar sok nasira. Ya. Tapi bila tanya ustaz apa beza wali yang wala nasira? Bukan bidang saya. Sedangkan Allah yang nak bagi tahu bukan tajwid tu. Tajwid penting, tapi 10 kali lebih penting ialah maksud tu. Okey, kata ahli tafsir, waliyan ialah Allah pelihara kita makan, minum, kesihatan. Tapi bila ada bahaya, Allah adalah sebagai nasir. Ada musibah, ada bahaya yang akan menimpa kita, Allah tahan. Itu nasir. Yang ni macam apa ni? Macam mak bapak kita. Yang ni macam bomba, polis. Faham tak? Boleh faham? Kadang-kadang kita cukup makan sihat tubuh badan. Bila ada musuh, kita tak boleh buat apa. Tak ada siapa boleh bantu kita. Betul kan? Ada orang, dia boleh bantu kita. Bila ada musibah, dia bantu. Tapi dia tak boleh bagi makan kita. Tak boleh jaga kesihatan. Allah dua-dua sekali. Boleh faham? Allah cipta kita, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita rezeki. Bila ada bahaya apa-apa, Allah elakkan. Sebagaimana Nabi, ada tak orang Yahudi nak racun Nabi? Ada. Ada tak orang Yahudi nak hempak batu ke atas Nabi? Ketika itu Allah sebagai nasir. Okey. Boleh ya? Kita tak baca buku ni. Buku ni kita baca malam je. Sebab kalau baca sehari ni, pelajar malam tanya pula, kenapa ustaz skip? Ada soalan? Ustaz nak tanya, ada kenapa pemuda sahaja yang dapat berada di bawah naungan Arab bagaimana dengan wanita? Tak, dia sebenar kata ulama dan pakar bahasa. Bila Allah sebut lelaki, makna sebenarnya merangkumi wanita. Dan bila Allah sebut pemuda, sebenarnya Allah nak bagi tahu antara yang paling besar ujian ialah ketika muda lah. Tapi kalau dia buat tu masa tua tak ada masalah. Cuma berbeza. Orang buat masa muda dengan orang buat masa tua sangat berbeza. Pahalanya, ganjaran sangat berbeza. Sebab waktu muda ni nafsu kuat, tenaga kuat. Dan banyak benda maksiat dia boleh buat. Tapi dia boleh lawan, dia boleh pergi masjid. Mana kelebihan orang muda ni lebih daripada orang tua. Orang tua pergi masjid dengan orang muda pergi masjid. Beza tak? Sebab tu yang pergi ke gua tu, dalam surah Al-Kahfi, pemuda ke? Kalau orang tua tu pergi lari duduk kat dalam gua tu, pasal ada tak surah Al-Kahfi? Kenapa tak ada? Sebab orang tua ni kadang-kadang dia boring sangat duduk dalam masyarakat kan. Makan pun tak lalu, pergi duduk kat gua lah betapa.
Jadi bukan satu kelebihan. Sebenarnya kalau ada yang wanita ke, orang tua ke buat benda yang sama, dia akan dapat pahala yang sama, insya-Allah lebih kurang. Ustaz, wanita pun wajib keluar berdakwah. Tak. Kewajipan dakwah ni kena faham. Dakwah ni umum. Bukan mesti keluar. Bukan mesti bercakap. Bukan mesti berceramah. Dakwah ni umum. Kadang-kadang ada tak isteri sahabat pergi ikut sama dalam peperangan? Ada. Dakwah. Tapi dalam bentuk yang sesuai dengan sifat wanita. Dan mengikut keperluan. Masa tu dalam peperangan perlukan wanita untuk apa? Untuk merawat pesakit. Maka itu juga adalah dakwah. Jadi wanita ni wajib berdakwah sesuai dengan sifat seorang wanita selagi mana dia tidak mengabaikan tanggungjawabnya sebagai suami, sebagai ibu dan selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam. Ustaz, aku nak jawab kalau ada kawan saya cakap Nabi Muhammad bukanlah Nabi yang terakhir. Dia mendakwa ada rasul baru dari Indonesia. Soalan dia, apa kita nak jawab kalau orang mendakwa Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir? Bahkan ada Nabi yang terakhir akan muncul daripada Indonesia. Indonesia dia tak sebut, Madura ke Surabaya. Tak, kamu nak cakap apa, nak dakwah apa, silakan. Tapi Allah kata apa? Allah mengajar kita dalam Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Orang Yahudi, orang Nasrani mendakwa apa? Yahudi mendakwa juga. Dia kata apa? Lan yadkhula al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Tak mungkin akan masuk syurga kecuali orang Yahudi sahaja. Orang Islam, Nasrani masuk neraka. Nasrani pun sama. Dia kata tidak mungkin masuk syurga kecuali orang Nasrani. Yahudi masuk neraka. Nabi Muhammad, orang Islam, semua masuk neraka. Okey, Allah cabar. Tilka amaniyum. Itu adalah cita-cita, angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum. Boleh tak bagi bukti kamu adalah ahli syurga? Nabi Muhammad tak masuk. Boleh tak bagi bukti? Bila minta bukti, tak nak. Dan Allah pun nak mereka bukti dengan apa? Mati sekarang. Sebab kamu mendakwa ahli syurga. Buat apa hidup kat dunia penat kan? Letih. Dengan COVID semua kan? Kedai tutup apa semua, nak makan pun susah. Susah. Kamu pula mendakwa ahli syurga. Mati terus masuk syurga kan senang. Relax. Tak payah bayar. Tak payah bayar bil elektrik, bil telefon kan? Maka apa kata orang Yahudi? Takut, tak nak. Wallahu alimun bizzalimin. Allah tahu itu adalah orang yang zalim. Bila takut mati, dia dosa. Orang yang berdosa. Jadi siapa yang mendakwa ada Nabi selepas Nabi Muhammad, bagi buktilah. Ayat berapa, surah apa kan? Kalau tak ada bukti itu, semua adalah bohong. Wallahu alam. Mana lebih penting antara zikir astagfirullah atau selawat ke atas Nabi? Dia, sebelum saya jawab soalan, kita ambil pemikiran kita. Soalan ni selalu ditanya. Yang tanya saya pun dah berkali-kali soalan yang sama. Dan soalan yang sama juga ditanya pada ustaz-ustaz kan. Mana lebih afdal, selawat ke zikir? Saya nak tanya baliklah. Satu hari kamu selawat berapa kali? Kemudian kamu istighfar berapa kali? Macam banyak sangat tu. Sampai nak tahu mana yang afdal. Betul tak? Kadang-kadang kita tertipu oleh syaitan. Duk reka-reka soalan. Tapi 10 zikir pun tak lagi. Istighfar pun tak sampai 100. Sebab itulah, maaf saya cakap. Soalan-soalan macam ni, sahabat tak pernah tanya dan tak pernah berfikir nak tanya. Kenapa? Mereka sentiasa sibuk apa yang Nabi suruh. Yang Quran suruh, semua mereka buat. Sampai mereka tak ada masa nak tanya soalan macam ni. Zikir je lah, kan? Macamlah banyak sangat berzikir. Jadi jangan tertipu dengan belitan iblis. Suka tanya soalan yang tak penting. Yang Allah nak apa dia? Kalau salat yang khusyuk. Kalau zikir yang kemuncaknya apa? Yang dapat bayangan arasy Allah. Kemuncak zikir beda, menangis. Kamu ni dah sibuk nak tahu selawat lebih baik ke zikir? Pernah tak berapa kali kamu berzikir dan menangis? Soalan tu patut ditanya, Ustaz. Saya zikir taklah banyak tapi tak menangis. Macam mana? Apa masalah saya? Itu soalan relevan. Kan? Wallahu a'lam.
Hukum dia, soalan dia, apa hukum kerja bahagian apa? Di bank, bahagian kredit card. Kredit card ni dia ada unsur-unsur riba. Ada unsur riba. Bila ada unsur, ulama kaedah mengatakan apa saja yang membawa kepada haram, hukumnya haram dan hasilnya haram. Kita tak buat arak, kita tak jual arak, tapi kita tukang bawa pun sama haram. Berhenti, cari kerja lain. Kalau tak ada kerja, kena fikir. Jangan fikir nak kerja apa ni. Jangan. Salah cara berfikir macam tu. Cara berfikir yang betul apa dah? Aku kalau terus kerja ni, aku nak jawab apa depan Allah? Oh, kita akan jadi orang hebat. Tapi kalau fikir, kalau aku berhenti nak cari apa? Tak, jangan fikir nak cari apa. Tapi fikir di akhirat besok aku nak jawab apa. Susah macam mana kat dunia pun, tak ada masalah. Sebab Allah dah tetap rezeki. Tapi kalau susah di akhirat, apa dia Allah kata? وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرٍ. Nasir pun tak ada, wali pun tak ada. Fikirlah masa depan di akhirat. Jangan fikir masalah kat dunia. Berhenti, tawakal, jadi macam burung. Wallahu a'lam. Macam mana nak buat kalau kucing datang rumah kita tapi kita tak nak bela, boleh ke kita buang? Tapi di mana? Kucing datang rumah kita. Soalan dia, kucing datang rumah kita dan kita tak nak bela. Boleh tak kita buang? Boleh je. Sebab Allah tak akan tanya, kenapa kamu tak bela kucing? Wajib tak bela kucing? Tak. Yang wajib ialah anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang akan ditanya orang yang di bawahnya, bukan kucing yang di bawahnya. Jadi boleh je kita pergi buang kat mana-mana. Yang penting jangan memudaratkan dia. Jangan memudaratkan dia. Wallahu a'lam. Isteri baru kematian suami, boleh ke dia keluar untuk memberi khidmat pada ibu yang uzur? Walaupun ada adik-beradik lain yang boleh khidmat. Soalan dia, isteri baru kematian suami dalam tempoh iddah, boleh tak dia keluar untuk berkhidmat menjaga maknya yang uzur? Jawapannya boleh. Sebab itu juga termasuk daripada kewajipan anak, birru al-walidaini. Wallahu a'lam. Benarkah surah Furqan ayat 70, kecuali orang yang bertawad dan beriman serta menjaga amal yang baik, orang itu Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Jadi sebenarnya iaitu seorang bertawad dosanya akan digantikan dengan pahala. Betul Ustaz? Boleh ulang soalan? Ayat surah Furqan ayat 70. Okey. Boleh ulang soalan? Benarkah surah Furqan kecuali orang yang bertawad beriman serta menjaga amal baik, maka Allah menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha. Okey. Soalan dia surah Al-Furqan. Allah kata illa man taba wa amana wa amila salihah wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat daripada dosa-dosa zina, dosa syirik, lepas bertaubat dia beriman dan beramal soleh, maka Allah kata mereka itulah orang yang Allah menukar kejahatan mereka menjadi pahala. Jadi soalan dia betul. Betul lah sebab ayat Quran ni. Jawapannya betul. Cuma ulama berbeza pendapat. Apa maksud Allah menukar kejahatan menjadi pahala? Pendapat pertama ialah Allah betul-betul menukar dosa dia sebelum dia bertaubat bertukar jadi pahala. Itu maksud yang pertama. Maksud kedua ialah Allah menukar kejahatan menjadi pahala. Iaitu apa dia? Contoh dia berzina sebelum tu dosa kan? Bila dia bertaubat, dosa berhenti. Dan lepas tu dia buat apa? Dia beramal soleh. Maka tukarlah tu. Daripada dosa yang dia berhenti, sekarang dia beramal soleh. Tukar juga. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Di atas nama Islami, contoh kad kredit Maybank Ikhwan, boleh ke kita guna? Dia kalau nama Islam lepas tu Ikhwan pula kan? Dia biasanya ada panel syariah lah. Ada panel syariah. Dia secara umumnya bila diguna nama Islam dan ada panel dia,
dan mengatakan benda itu halal, kita boleh terima. Sebab Allah kata apa? Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bila kamu tak tahu halal ataupun haram, kamu bertanya orang yang pakar. Dan mereka ada panel mereka dan mereka kata halal. Kalau benda tu haram, mereka akan tanggung dosa. Mereka akan tanggung dosa. Cuma kalau tanya pendapat saya, apa saja kat kredit ikhwan ke Islam ke halal ke, maka janganlah bergantung. Jangan ambil, jangan terlibat. Kita diajar, akidah kita mengajar kita supaya bergantung pada Allah, bergantung pada usaha kita sendiri. Jangan meminjam. Wallahu a'lam. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pelajar tanya tentang dengan apa nama zakat harta macam emas, rumah, tanah. Lepas tu dia tanya TV tu, bajet TV kan, TV tu kena zakat tak? Tak, dia semua yang kita guna, yang kita pakai tidak perlu zakat. TV kita pakai tak perlu zakat lah. Kereta kita pakai perlu tak zakat? Tak. Rumah kita pakai tak perlu zakat. Yang kita pakai tak perlu zakat. Sebab itulah emas kan, emas bagi wanita yang dia pakai, ada pendapat kata tak perlu zakat. Yang perlu zakat ialah emas yang disimpan. Wallahu a'lam. Tapi walaupun TV tak perlu zakat, lebih baik jual lah. Sebab dia kadang-kadang melarangkan kita, mengambil masa kita. Wa anta jazakallahu khair. Mana dengan isteri yang masih dalam keadaan kematian suami, update status Soalan dia, isteri kematian suami, kemudian dia update status dia dalam Facebook. Status apa tu? dia macam berinteraksi lah, kan kita kena edah ni. Okey. Dia ulama mengatakan ya haram wanita bila kematian suami dan dalam tempoh edah, ya haram yang benar. Pertama, memakai wangian. Yang kedua, memakai barang kemas. Yang ketiga, kahwinlah, kan? Yang keempat, keluar apabila tidak ada keperluan. Adapun bercakap, boleh tak? Boleh. Keluar di halaman rumah, boleh. Nak updatekan status di Facebook, kalau benda tu ada faedah, silakan. Tapi kalau tak ada faedah, kadang-kadang membawa kepada riak, janganlah. Kadang-kadang tunjuk gambar pula kan. Muka yang 10 sen sedih je sebab suami baru meninggal, tak payahlah. Rayulah kalau ada masalah, rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ke dalam Islam ada ke zakat pendapatan Ustaz? Dia dalam Islam, hukum asalnya tidak ada. Pendapatan ni maknanya pendapatan kita bulanan. Ada tak? Asal memang tak ada. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar Ibn Khattab, zaman Khulafa Ar-Rashidin tak ada pun. Mereka ada pendapatan, tapi adakah mereka keluar zakat? Tak ada. Tak ada dalil pun. Cuma yang mengatakan ada zakat pendapatan, mereka kias kepada ulama' yang kemudian, termasuklah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata ada zakat pendapatan sebab kias kepada zakat pertanian. Ada persamaan kan? Zakat pertanian tak perlu cukup setahun. Dapat hasilnya, kena keluar. Lebihan daripada itu, kena keluar. Maka begitu juga hasil gaji kita, dapat hasilnya, macam tamanan tu. Kena keluar. Bila dah bayar semua, rumah, kereta apa semua, ada berbaki, kena keluar 2.5. Dia kias. Kalau tanya saya, tak adalah. Wallahu a'lam. Sebab saya pun tak ada pendapatan. Dah. Okey. Kita jumpa lagi insya-Allah pagi Isnin pukul 10.30 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم